Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang mulia Nayuk Ungkan Berihan Suan Tambun Namdam dan apalah Ungkon Berihan Suan Tambun Namdam sama Cik Oboto Tambun Namdam dan kena Puburihan dan semualah yang ikut serta dalam majlis, yaitu kunapap Ciwit Pusung Ayub pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyap lakon ada pia tak agak dah apa. Hai nak jawab salah pun tak agak, kita pun nak turun dah weh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jumpa dengan orang kena ayak kau, hei demo tak salah gitu. Kena ayak lah tu ke apa? Assalamualaikum kasnya. Nah, Allah salah ni. Kita ni salah ni deh. Ikut kita duduk di mana. Saya nak wayak kepada ayah-ayah, ibu-ibu, mak-mak semua ni. Nak masuk syurga ke tak? Nak masuk syurga tak? Nak ke tak? Wak pak karo. Dah, tak ada masuk cerita lagi ni. Mula-mula ni halu dah. Buat pak karo. Ada pak karo ni hak mudah ya. Pia-pia boleh buat belaka. Tak ada payah sekali. Ada satu orang, adalah hadis anna rajulan wasada seorang atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari jumpa dengan Nabi, faqala, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi kulli syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ceritakanlah kepada aku dengan semua amal yang apabila aku amalkannya aku boleh masuk syurga. Nah, orang pada masa Nabi ni pakat nak masuk syurga, tanya Nabi, gapo amal lah boleh masuk syurga? Qala, Nabi kata, pertama, at'imit ta'am, wak makan wika orang makan. Yang kedua, afshis salam, wisale. Ini dari wisale, assalamualaikum. Jadi wisale ni, bila kita nak masuk syurga sikit lagi, malaikat wisale kita. Bila duduk di pintu syurga, qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Malaikat kata assalamualaikum. Malaikat bakal riuh sambut orang-orang beriman pada Allah, orang-orang hak takut Tuhan. Salamun alaikum tibtum, fak mung senang. Malaikat kata fadkhuluha khalidin, masukkanlah syurga dengan dalam keadaan kekal kita dalam syurga. Sebab tu wisale, orang wisale, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya duk mengaji dulu negeri Arab, kita pergi lalu orang Arab. Ada 10 orang. Dia duk tepi alai.
duduk dekat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mari pula seorang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hak seorang yang tiga pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah tu. Orang Arab wahi salam. Aduh dah jumpa peluang wahi salam. Buat kita ke Allah wahi salam dah ni tu kena kocak. Kena geletek. Baru Waalaikumsalam. Baru boleh jawab. Kita tanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru jawab 2-3 kali. Tahu ke tak? Untuk masuk syurga tu. Dan pertama masuk syurga wi makan kau orang, yang kedua wi salah, yang tiga apa tak ada. Wasilil arham, hubung silaturrahim. Hubung silaturrahim. Gi ziarah orang, gi jumpa dengan demo dah. Gi ziarah adik-beradik. Semua tu orang panggil silaturrahim. Besar silaturrahim ni. Tahu tak? Kalau kita ada duit, kita nak sedekah. Semua saat ni kita kena wipia dulu. Anak-anak hak mari gini. Kalau ada duit, nak wipia siapa dulu? Mula-mula sekali Tuhan kata, Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ada wa yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, mereka tu tanya, nak guna duit walah mana? Kul ma anfaqtum min khairin, maka bagi hak kamu nak bui mula-mula sekali falil walidain, bui kepada pak mak dulu. Anak-anak hak mari ni kena bui ingat. Ada gapo kita makan sedap, gi makan kedai Allah calon dengan saya. Bui ingat nak kelik sana itu ingat, ayah duduk rumah doh. Nah, tak kau nak wi lalu dengan ladah mata. Makan sama kok. Nak wi lalu ni dah lauk lain tak sedap dah kan. Ada sedap dengan lada bubuh masuk dalam lidah je bergetah lalu dah. Nah, perut tekak-tekak je buka lalu. Kena ingat kepada anak. Anak ingat pada ibu bapa. Walil walidaini wal aqrabin. Wi kepada adik-beradik, wal yatama, anak yatim, wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Maka barang hak kamu infak, kamu buat apa saja, kita wi pada siapa, maka Tuhan tahu belaka tak sahdup. Bimbanglah pahala tu ke Tuhan akan wi belaka. Saya nak ayat sininya dan ayat keempat. Munasabah tentang masalah hawi salat. Yang keempatnya, pak kara nak masuk syurga. Wi salat, wi makan kau orang, hubung silaturahim. Yang keempat, wasalli bil lail, semaya malam. Kena semaya malam. Orang tua tidur awal pukul 8, pukul 8:30, 9 tidur awal dah. Pukul 4 bangun dah, pukul 3:30 jaga dah. Ya orang ni dia tidur 4 je jaga kali. Dah, jaga saat ni dia tidur pula. Nah, dia tidur pula. Apa kata tidur ni kita bangunlah. Ketika kita khabar kita bangun. Wasalli bil lail, semaya malam. Wannasu niyam, manusia tu tidur, tadkhul al jannata bisalam, boleh masuk syurga dengan selamat. Pak kara kena ingat. Dah, so situ. Yang kedua, saya nak setuh. Hari ni iaitu hari kunafah. Orang tua nak buatlah nak wi orang tua hidup dalam keadaan bahagia. Nak wi orang tua senang, nak wi orang tua selamat. Nak umur panjang. Nah, nak dah umur lama panjang. Nak tak? Nak dah. Oh, boleh duduk tak dunia lama sikit. Dah. Nak umur panjang, nak duduk lama. Nak duduk apa lama? Nak buat apa nak duduk lama? Nak buat amal ibadat, nak ke jalan Phuket tak boleh dah runing. Nak ke jalan Krabi tak boleh dah naik kereta muntah dah. Pada rebah kena duduk, nak sapa Krabi kena kena duk hola ke hidung bercakap ubat hidung. Tak kena pergi jalan dah kita orang tua. Kita nak pergi mana? Beli lauk pun tak ada dah kita. Kita nak pergi buat kebun ada tak ada dah kita. Kita nak pergi buat apa tak ada dah barang kita boleh buat malaikat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat muslimin muslimat. Tuhan kata Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Tuhan buat kita mula-mula daripada lemah, iaitu min nutfah, daripada air mani mula-mula, daripada lemah, tak ada gagah, tak ada gapo kita mula-mula. Thumma ja'alna. Nah,
Tuhan sebut Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Mula-mula tak agak. Orang kata tak agak. Budak lah. Tak agak lagi. Kama dia lepas pada lemah. Tak agak saat itu Tuhan jadi quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kama dia lepas daripada gagah saat itu. Tekah homo, aduh, tekah homo 25. Oh, sedap. Makan tak kira sama belajar ikan kering, ulat kakung, habis 3 pinggir, 4 pinggir. Gagah masa tu main bola ni. Lepas sapan ngorek berhenti, pasal main pula. Tekah muda mimbak di kuatin. Tapi thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Kama dia Tuhan buat lepas ada gagah saat ni tu tak gerak dah. Tak gerak pula. Allah lah ni budak. Tubuh kita apak mula apak dah weh. Umur 60 70 ni anak tak pernah masuk dekat. Bahu back lain dah. Berubah banyak lepas daripada gagah. Jadi tak gerak. Tuhan kata yakhluqu ma yasha. Tuhan jadikan apa hak Tuhan nak. Wa huwal alimul qadir. Maka Tuhan maha mengetahui dan maha kuasa. Tuhan boleh buat. Boleh buat. Sebab tu dalam Islam ni Tuhan ada sebab umur ni sabkan, umur ni penting. Umur tepat dia ke Tuhan sebut dalam Quran marhalah. Tuhan sebut mula-mula Tuhan jadi kita. Kama dia kita gagah sehat. Kama dia siapa umur 40. Kama dia siapa umur dewasa, umur tua. Kama dia kita mati. Ada beberapa pangkat umur kita kena tahu dalam Islam sebut. Dan kita akan ditanya, wahai muslimin muslimat hari ini. Kau ingat Tuhan akan tanya kita 4 perkara bila kita duduk di akhirat sampai di hari kiamat. Di pada mahsyar Tuhan tanya kita 4 perkara. Ada sebut Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata lan tazula qadama 'abdin, tak akan gerak boleh kaki kita ni, kita nak jalan tak leh daripada mahsyar. Nak gerak tak leh. Maka ada kerah itu hatta yus'ala, hingga ditanya an arba'i khisal, hingga ditanya 4 perkara ni. Kena tanya 4 perkara semua. Saya kena tanya 4 perkara ni. Tak payah semua. Budak, orang muda, orang apa, Tuhan akan tanya 4 perkara. Mula-mula tahu nak tanya harga apa? An umri. Tanya tentang umur kita dulu. Umur nak buat apa weh? Tuhan akan tanya kita dulu umur. Umur kita semua. Ambil yang kita balik. Ketika kita balik. Belum balik saat itu Tuhan tunjuk sahaja, tapi kita belum balik, tidak ditaklif, tidak dikira lah, tak kira dosa 300 ba'dih. Nabi SAW sudah rufi'al qalamu an 3, tidak dikira salah daripada 3 orang. An sabiyyin hatta yahtalima, daripada budak sehingga dia saling tu balik. Wa an majnun hatta yufiqa, dan daripada orang gila hingga khabar. Wa an, iaitu apa ni, wa anin naim, dan daripada orang tidur hatta dah yastayqidha, hingga dia jaga. 3 orang. Sebab tu lupa tak apa juga. Boleh kosong lupa. Lupa makan nasi 3 pinggir, 4 pinggir, lupa tak apa dah. Tak apa, tak kena kacak apa so, jangan nak gimana ni. Dengar molek, nak wayak amalan, nak wayak hukum lebih kurang. Jadi Tuhan akan tanya umur kita. Umur kita hak mula-mula ni 15, sampai 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tuhan akan tanya kita hidup buat gapo, tekah umur tu, tekah umur neng. Buat kedak kebaikan. Ni. Yang kedua, wa an syababi. Tuhan tanya tentang masalah tekah kita muda.
tekoh umur tu apa yang Tuhan tanya. Yang kedua pula Tuhan tanya tekoh kita umur muda. Sebab umur muda ni ya kelang, kadang-kadang ya buat macam-macam. Wairun tengok duk start mutu perang kan ni. Saya masuk siling, klik siling beratus malam-malam ada wow tak tahu lah weh dah. Tak tahu kata anak siapa tapi cerak kata anak buat kita. Nah, tak tahu kata anak siapa tapi cerak. Kerana orang bakok tak orang tewas cerak. Mutu di kawasan siling, kawasan ni semua. Malam-malam saya klik ceramah pukul 1 keluar ada lagi ni jalan ni. Nih. Jalan sini tu baik di Telubeng dah. Ada lagi. Wairung dah kota ketok ada lagi. Keluar pukul 1 keluar ada lagi. Saya klik ceramah. Dah kan putih kopak okey dah kata budak ni. Tuhan akan tanya, tekah dia muda sani wa an syababi. Tetap dia muda sani. Dok buat apa semua Tuhan akan tanya. Maknanya Tuhan tanya kita di akhirat esok dua tempat hak besar-besar. Pertama, tanya umur kita semua sani. Yang kedua pula Tuhan akan tanya tekah muda secara khusus. Tekah muda dok buat apa? Yang ketiga Tuhan tanya wa an malih. Tuhan tanya tentang masalah harta. Min aina iktasabah. Duk cari ambil mana duit hak kita duk boleh. Oh ni kita bercarak tak apa. Bercarak kaja ewialah. Kalau kaja ewojik kena tolong rakyat. Nah. Duit ni daripada mana? Duit kerja biar kebun dia ni pada asal pada mana? Halal kata halal. Semua Tuhan akan tanya semua tu. Wa fima anfaqah. Yang kedua pula Tuhan akan tanya, duk guna untuk buat apa duit sana? Ada ke tak yang sedekah? Allah ni kau duk tak ada buat perkara. Nah. Kata dia nya kau duk beli barang tak tukalu saja, tak ada faedah sikit apa. Orang bagi tak ada barakah. Sebab tu tahu tak barakah. Berkat ni ialah berguna, faedah. Kalau umur kita yang muda sampai tua, duduk buat benda yang menjadi kebaikan. Orang panggil umur kita tu berkat. Kereta kita hak berkat. Maksudnya kereta hak guna untuk jalan molek. Boleh buat kismaya, boleh buat kerja. Maka kereta tu berkat. Nah, anak kita hak berkat. Mana kata anak kita ya juru boleh bermanfaat kepada kita. Sebagai anak yang berkat. Semua dalam hidup kita nak berkat belaka. Nah, dan nak berkat ni kena ada dua syarat. Nak berkat. Pertama kena beriman pada Allah. Yang kedua kena takut Tuhan. Tuhan sebut nak walau anna ahlal qura amanu. Dan jikalau ahli kampung tempat kita ni beriman pada Allah wa taqau dan takut Tuhan, kita takut Tuhan, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tuhan akan buka keberkatan daripada langit. Maksud kita jadi senang, anak kita molek juru dan tak ada masalah, tak ada timbul masalah sama kita. Lepas tu pula daripada bumi Tuhan buka pada bumi murah rezeki. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka itu dusta tak percaya, maka kami tindak dan kami seksa mereka di atas barang mereka tu buat ketika mereka duduk di atas dunia. Sebab tu hak yang keempat Tuhan katanya wa an ilmi, tentang ilmu. Dan kita tahu kena buat. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Dan siapa hak lebih zalim lebih kagau daripada orang hak dengar dah orang wayak nasihat, orang suruh semaya, suruh puasa, suruh buat molek, suruh apa semua, tapi thumma a'rada anha, tapi dia tak peduli. Tuhan kata inna minal mujrimina muntaqimun. Kami akan balas orang itu. Akan denda di akhirat esok. Tidak akan di atas dunia dah. Sebab tu ibu bapa semua, ayah-ayah semua, tok-cik semua ni, ada lagi umur kita tinggal lagi, maka kita ambillah peluang ni. Maka kalau Tuhan katanya wa an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmu dia buat amal dah. Tuhan akan tanya di akhirat esok. Dan kita ni Tuhan buat huwa Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Tuhan buat daripada tawak mula-mula. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Karena dia Tuhan buat daripada tawak saja jadi gagah.
thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kemudian Tuhan wujud tolak 94 ada gagah. Ya khluqu ma yasha. Tuhan buat apa dia nak, wa huwal alimul qadir. Tuhan tahu. Dan saya sebut iaitu dalam umur ni ada beberapa tempat, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuhan sebut wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kau ni nak pesan dulu mula-mula. Tak kira ayat ayah pula. Hei anak-anak hak mari ni. Semua hak mari di hari ni, ruang kecekam hari ni kena ingat Tuhan pesan bukan abang pesan nah. Wassaynal insan. Tuhan pesan. Ada banyak Tuhan sebut, Tuhan pesan kepada anak-anak dan cucu-cucu, adik-beradik semua saat itu Tuhan pesan banyak pesan tentang masalah ibu bapa nah. Kena ingat molek. Janganlah buat mudah-mudah. Anak pak sakit pergi lalu hospital. Tapi pak atik kadang-kadang tak segi, tak berani jumpa ngomong. Takut ke jarum, ada orang sungguh balu. Okey nak pupak kadang-kadang tak segi tu. Tapi nak bayar bahawa anak janganlah. Nah, buat sungguh-sungguh Tuhan pesan. Tuhan kata wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami pesan. Dan dalam ayat Tuhan, ayat lain Tuhan pesan juga. Tuhan fardu. Hak lain Tuhan fardu, Tuhan wajibkan di atas anak. Suruh buat molek pada ibu bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan telah fardu. Suruh kamu tak boleh sembah melainkan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan buat baik kepada dua ibu bapa. Dan ada ayat lain pula Tuhan sebut, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. Tuhan janji dengan Bani Israel 2000 tahun, 3000 tahun dulu lagi, bahawa kami janji kamu tak boleh sembah melainkan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Suruh baik itu apa? Allahu akbar. Dan ada Tuhan sebut ayat lain pula, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Nah, Tuhan pesan pula kata surat molek juga. Allah pesan sungguh-sungguh. Hei anak-anak, hei cucu-cucu. Nah, semua kena ingat ayah-ayah ni, umur tua-tua ni. Kena jaga molek. Tuhan pesan dalam Quran banyak tempat bukan apa pesan. Kena ingat dah. Lepas Tuhan pesan apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Suruh buat ihsan, buat molek. Gapo ihsan? Ihsan pada ibu bapa ni hak mula-mula anak-anak. Nah, hak mula-mula sekali iaitu kecek molek. Ada budak nak mari tak weh. Apa tua aku. Ada ke tak ni? Ada ke tak? Mana anak-anak terakit tangan weh? Terakit tangan. Ramai anak-anak hari ni. Mari kita. Oh, mari ayah-ayah saja ni. Kita dah wayakan anak. Nah, Tuhan ayat 5 kali anak kena buat kepada ayah. 5 kali paling kurang anak kena buat kepada ibu. Gapo? Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Maka ketika sampai usia tua ibu bapa Allah, atau kilahuma, atau dua-dua, ayah seorang atau mak seorang atau dua-dua. Mula-mula kali anak nak buat apa? Fala taqul lahuma uff. Jangan kata semua pula ya, lebih kurang ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan jekah, jangan suara derah. Nak kata kecek bapak nak suara lembut. Kecek dengan bini boleh tu kan suara lembut. Kecek dengan orang lain ni terosak kerah tak pakai kayu jatuh. Mau dah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak hello dah. Mari keling ayah makan sikit. Allah. Mek, kena anak lagi. Allah. Gapo lah tu. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Suruh kecek molek, panggil molek. Ayah, babo. Dah.
Nendak panggil pomak, panggil kaya ke pomak lah, poding, panggil poding. Tak molek panggil lah tu orang luar panggil tak apa. Tapi anak sendiri tak leh. Wa kullahuma qaulan karima. Suruh kecek dengan perkataan yang baik. Bahaya kepak. Ya kepak anak-anak, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Waqfid lahuma, kena rendah diri. Jumpa apa rendah diri dia, ya dah kecek molek rendah diri. Jangan sombong, jangan kecek gedung-gedung masuk jangan. Lepas tu yang kelima, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kena berdoa kepada ibu bapa. Kena berdoa pada ibu bapa. Doa semua boleh pahala banyak. Lepas tu pula tak ada perkara yang lebih. Anak ni, ibu bapa ni dah tunggu bila mati, tak ada tunggu apa, tunggu doa. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu min salat. Apabila seorang mati putus segala amal mereka pada tiga. Sedekah jariyah, sedekah berkekalan, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu manfaat, atau waladin salihin yad'u lah, atau anak yang soleh berdoa pada ibu bapa semua. Sebab apa kena? Kita tahu tak? Ada seorang mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi suhbati bih. Hei, dia tanya, ya Rasulullah, siapa hak aku kena buat baik kepada dia sungguh-sungguh? Allah, siapa hak aku kena buat baik kepada dia sungguh-sungguh? Qala, Nabi kata, makmu. Thumma man, dia tanya siapa lagi? Qala ummuk. Nabi kata mak lagi. Thumma man, kali tiga pula tanya, siapa? Ummuk, mak juga. Thumma man, kali keempat, thumma abu. Nabi kata baru pak. Sebab apa? Sebab mak ni tiga tu Nabi sebut tiga kali. Kerana mak ni tempat dia susah, tempat dia penat, tiga tempat. Pertama, apabila dia mengandung, Tuhan sebut laka hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan ada sebut ayat yang lain, dan hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, mengandung dalam keadaan susah, letih, penat, alah lepas tu pula beranak secara paksa, lepas tu pula susah lah, letih lah. Orang jadi orang tina orang tahulah. Amor yang atas tak tahu letih nak mana. Nampak je lah. Dan tak tu kok anak ada kan. Jadi tahulah, tapi orang tina tahu dah ni. Tu kali mula-mula sebab dia beranak. Yang kedua, sebab dia mula-mula sebab dia mengandung. Nabi sebut. Yang kedua sebab dia beranak. Beranak kat nak mati. Allah lepas orang tak tahu weh, nak duit bukan duit tak, duit orang. Nak duit orang ni bukan mudah lah weh. Jadi dan yang ketiga, iaitu sebab dia menyusu. Dia menyusu. Sebab itulah Nabi sebut 3 kali, 4 kali keempat. Tapi ayat yang lain supaya tu ya suruh buat wabil walidaini ihsana, suruh buat molek belaka kepada dua ibu bapa. Anak-anak, kalaulah anak mak sakit hospital, duk kerja kok mana berkelik lah mari tunggu. Nah, tengok orang panggil ada cerita masa dulu, Uwais Al-Qarni. Uwais Qarni ni orang Yaman. Dia mari nak jumpa dengan Nabi. Nabi pergi perang Tabuk. Nabi perang Tabuk sebulan. Jadi tak ada boleh jumpa dak lah. Tapi Tuhan royak kepada Nabi. Kata ada orang mari yang bernama Uwais. Dan Nabi royak. Kata Uwais ni, malaikat di langit minta ampun dia. Dan sekira siapa hak suruh dia minta ampun, Tuhan akan ampun dosa orang tu. Dan Nabi besar Sayyidina Umar kalau jumpa dengan orang lah tu, maka mintalah dia suruh doa, Tuhan ampun dosa pada dia. Nah, Uwais dia tak ada dia jumpa Nabi kelak Yaman. Bila kelak Yaman dia orang taat pada dua ibu bapa. Dia baik sungguh dengan mak pak dia. Mak dia ni jenis mana? Mak dia ni kalau nak makan dengan Uwais, nak makan nasi, nak makan dengan Uwais, nak gapo semua, nak hidup dengan Uwais semua. Dia tak ada anak. Dan mak dia hanya tu buta. Tak nampak tengok. Jadi dia ni buat baik.
kepada ibu bapa sungguh. Allah dah kepada mak dia sungguh. Jadi Uwais ni dia tak ada biasa kalaulah anak kalaulah mak dia minta gapo dia terima belaka. Tapi akhir sekali mak dia minta nak pergi Mekah. Nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji. Allah apa kata nak buat hatu tu nak ayat. Dia ni orang sesak, tak ada pos kargo. Dia pergi kambing 2-3 ekor gitu. Akhir sekali Uwais dia ambil dia pergi beli anak lembu. Beli anak lembu. Lepas tu Uwais dia tu bukit, dia pergi lembu, pergi kambing dia tak bukit. Dia beli anak lembu, anak bek, anak halus. Dia ponong. Pagi-pagi dia ponong nak tak bukit. Petete ponong waktu tu anak lembu. Nah, orang kata gapo budak ni, Uwais ni, nama Uwais ni. Bodoh berat budak ni. Bakal suka dia mau. Pelik budak ni. Dah pagi-pagi dia usul anak lembu naik atas bukit. Ponong, dia dukung dia ponong anak lembu pete-pete waktu tu. Anak lembu ni lama-lama dia kau besar. Dia kau besar boleh-boleh kau besar ni kau tahu dah pikir ni tu. Nah, akhir sekali mau kata anak lembu tu besar wasaya gagah dah. Pada tahap tu lah dia wayak mek-mek boleh dah kita nak pergi Mekah. Nah, maka di tahap tu lah dia pergi mek dia galah mek dia pada Yaman 1000 kilo pergi siapa boleh buat haji. Dah galah mak dia tawaf, galah mak dia sa'i, galah mak dia pergi Arafah, galah mak dia buat haji. Allah galah gina nampak kerana mak dah galah kelek pula. Dan di tahap tu lah akhir sekalinya jumpa Saidina Umar. Nabi besar siap dah kata ada tanda sikit-sikit. Maka Saidina Umar kata, ini Uwais ke? Ya, tak ya Uwais. Itulah Saidina Umar minta dia suruh minta doa Tuhan. Tuhan apung dosa dia dan Tuhan apung dosa. Dan sebab Uwais ni tu orang birrul walidain, orang hak buat baik pada ibu bapa. Sudia tak boleh pandai di atas dunia ni. Sehingga tahu tak ketika Uwais mati, orang nak pergi maning, ada orang manis siap dah. Orang nak pergi ngusung, ada orang usung siap dah. Ada orang turun dalam kubur, ada orang turun dalam kubur siap dah. Tak tahu kata siapa kali, tak tahu kata malaikat ke siapa mari. Tunggu ayat, orang birrul walidain, orang buat baik kepada dua bapa. Sebab itulah anak-anak semua yang ada hari ni, saya mohon pakatlah buat baik. Sesat dah. Kalau kita tak ada buat baik apa sesat. Mak sakit, pergi lalu hospital, pergi lalu anak bayi. Kalau dok kerja jauh klik mari. Jangan dok lock mak saya sakit banyak hari. Nanti kita duit. Jangan sama sekali. Itulah nak ayat kata nak buat baik tu ayat wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, Tuhan wasiat kami wasiat pada manusia, hendaklah dia buat baik pada bapa. Wa hamalatu ummuhu, mak dia saat itu duk ngandung wahnan ala wahnin, letih lepas pada letih. Wa fisaluhu fi amain, duk ngandung 2 bulan, duk nyusu 2 bulan. Dan pada ayat yang lain Tuhan sebut hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, ngandung dalam keadaan susah tu bakap, orang panggil beranak dalam keadaan susah tu bakap juga. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan mengandung dan menyusu 30 bulan semua. 3 tahun, dekat 3 tahun ada cara anak sana 30 bulan tu balik kurang. Hatta idza balagha ashuddah, ni Tuhan ayat atau marhalah umur orang. Hatta idza balagha ashuddah, hingga apabila siapa kuat gagah. Ni Tuhan ayat besar ketika dia gagah. Sebab tu kita kena ingat kau. Tekah kita gagah kita buat gapo kata. Dan kita kena ingat juga wahai anak-anak, ketika kita kuat, kita gagah, kita buatlah apa saja kepada ibu bapa kita. Maka suat ingat pada ibu, ingat pada ayah. Dan nak beli gapo ingat pada ayah. Ni bulan puasa ni. Kena usahalah. Nah, biarkan ayah kita tu lalu makan ni. Dan tu hasbuk iaitu hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Siapa umur 40. Bila siapa umur 40 ni tu huwalia huwatta bagi. Huwatta huwaliau, asasi bagi. Huwatta huwaliau.
Tepat lekok. Orang siapa umur 40 dah, kalau tak khabar lagi cuk dah orang tu. Sebab orang dia khabar satu apabila umur 40, yang kedua apabila ada berapa minit dah? Kena tengok lu sedap ni. Kak jawab. Ada berapa minit? 20 kan 2 minit tu. Mari dah kan dah. Nah yuk ayat 11.30 sudah. Oh tu, Allah sayangnya ada gawe dah. Kita ni selit dek pinggir lagi, selit dek belakang lagi, tak tahu lah weh. Dah ngawah tunggu apa dah belakang ni, enak belak lagi panok 9 sebelah. Tapi dia mau mari buat lah ni tak tahu benda ikut dah. Tak kira pasal ni. Nah, saya minta 10 minit lagi dah. 10 minit lagi. Belalah yang mau 2 minit kita minta 10. Siapa pukul sebelah? Siapa pukul sebelah? Dah tak ada su'iyat lagi ni. Orang ni dah, dia nak kapal ketika dia umur 40. Tepat huwalia huwatta dia akan kapal ketika umur 40. Kalau tak kapal umur 40 lagi teruk. Sebab 40 ni tu hewayat dah. Kena kapal dah 40 ni. Saya 45, 40 ni dah. Nah, kita kena kapal. Kata siapa piye untuk kita? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kena ingat, mula-mula sekali kita kena khabar. Khabar kita kena bersyukur kepada Allah. Kena ingat 40 ni boleh syukur Tuhan dah. Boleh mula nak pergi sejid dah, boleh mula nak apa ni hadap supaya jemaah jangan tinggal. Nah, kena usaha kau tu. Kena buat mula khabar. Nah, kerana kita ni umur 40 anak sarah, cuk mohok apa ni cuk pohok dah kadang-kadang bini awal tu duk mosa-mosi dah. Jadi nak boleh natu dah kadang-kadang. Sebab tu Tuhan raya dah kena khabar. Kena bersyukur pada Allah. Ingat 40 tahun tu kapal tu hawi kita banyak nak. Nah, nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan nikmat tu hawi di atas bapa kita wa an a'mala salihan tardah. Lepas tu minta wi Tuhan. Nah, wi boleh kita buat amal hak Tuhan redha. Kita boleh buat amal hak Tuhan redha. Sebab tu boleh puasa ni wahai muslimin muslimat. Ibu bapa semua dah boleh puasa ni. Ada 4-5 perkara nak ayat. Pertama, jangan terlupa kita kena semaya jemaah di masjid setiap waktu. Orang tua, orang muda, tak kira siapa, budak semua kena semaya jemaah. Sebab tanda orang yang semaya jemaah ni orang beriman. Nabi SAW sudah, idza ra'aitum rajulan ya'tat ila al-masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kita tengok orang itu berakhir sejid, maka itu tanda kata dia saat ni itu orang beriman. Orang tina rajin sejid, orang tua-tua pergi sejid tak apa. Tak ada Nabi tu saya bilang orang tina nak pergi sejid. Orang muda-muda lagi kita orang tua pergi sejid. Pergi sejid tengah hari Zuhur asar tak apa. Dah boleh puasa ni besar lah. Sebab boleh puasa ni peluang hak kita duk buat salah banyak mana gitu peluang. Dan Tuhan nak orang malah masuk syurga dengan sebab bulan Ramadan mubarak. Nabi sebut apabila sampai bulan Ramadan, qad ja'akum atakum syahr Ramadan. Telah sampai bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan berkat. Tuftahu fihi, dibukakan padanya abwabul jannah, pintu syurga. Tuhan nak beri syurga kepada kita. Dah. Wa tughlaqu fiha abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diratai ke syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam lebih baik pada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Man hurimaha faqad hurim. Siapa hak dilarang, maka siapa hak tak ada boleh, maka rugilah dia. Dah. 5 minit lagi. Paku belah. Dah. Jadi inilah nak ayat atas kita kena buat amal semaya jemaah. Jangan tinggal. Dan yang kedua, semaya sunat. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah, kita kena semaya. Dah. Sunat sebelum sunat qamariyah. Kita ingat atas Ramadan tahun ni hak ke sutai kita pu orang jadi orang sawa ni. Tak ada demo ni sawa ni jadi sawa. Tak ada sawa. Sungai. Bukan jadi sawa bakar, sawa sungai ni umur tua. Kita ambil peluang untuk beribadat pada Allah. Semaya sunat jangan tinggal.
Lepas tu pula semaya duha, semaya witir, ada setengah dah hadis. Nabi pesan pada Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalath." Nabi pesan 3 perkara kepada dia. Pertama, an asuma thalathata ayyam min kulli syahr, bahawa aku puasa setiap 3 hari apa ni sebulan. Wa an usalli rak'atay duha, aku semaya duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, dan semaya witir. Dah, semaya witir, jangan tinggal. Semaya tarawih. Saya tarawih, jangan tinggal semaya tarawih. Sebab apa semaya tarawih ada tinggal? Semaya tarawih ni semaya jangan turun dulu. Witir tu imam sudah siap. Sekali tak bakat turun sekali. Sebab ada hadis Nabi SAW, "Man sallama al imam", siapa semaya bersama imam, dah hatta yang sarifah, hingga tu imam sudah sekali semua. Nah, dia saling tu iaitu man sallama al imam, siapa puasa siapa semaya bersama imam, maka hatta yang sarifah, hingga sudah kutiba lahu, dituliskan qiyamul lailah, ditulis mana boleh pahala supaya semaya sampai cerah. Supaya semaya sampai cerah. Kita semaya tarawih sampai sudah sekali tu imam. Lepas tu bangun semaya tahajud 2 rakaat, nak pada bangun makan sahur tu. Tasbu' min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuhan suruh Nabi bangun tahajud. Kita bangun tahajud. Tahajud ni lebih orang tu, orang bangun semalam. Orang hak bangun malam, lepas tu sedekah. Orang tu boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia jadi nuzulan, supaya orang kipak di rongrang, orang cara belakang. Tuhan sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Orang bangun malam bahu-bahu dia, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, maka dia infak sedekah yang tinggal tak ada duit sikit banyak, orang tua tak nak taruh dah. Anak nak maya, nak maya-maya apa semua, kita mati pergi serah dia lah. Serah kawan anak lah, kita sedekah lah ni. Tak sah hati lah nak sedekah. Lepas ada kita mati nak panggil orang maya-maya banyak. Kadang-kadang nak panggil orang maya-maya banyak, duit kaca tak taruh. Dekah lah ni lah. Kadang-kadang pada mati maya-maya tahu tak? Tak ada kali. Rokok, sujud, tahiyat tak ada. Ada diri saja, depak tak kebih. Mana boleh nak ganti hak kita tinggal ketika kita muda ada rokok, ada sujud. Mana nak boleh ganti? Nah, lepas tu pula kita nak panggil orang baca Quran, kita baca lah lidah. Hak mana-mana ni baca Quran. Quran ni pahala besar. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu haraf daripada Quran, kana lahu bihi hasanah, boleh 1 hasanah. Wal hasanatu bi 10 amsalha, dan 1 hasanah boleh 10. Wala aqulu, Nabi kata, aku tak ada kata alif lam mim harfun, tak ada kata alif lam mim harfun, walakin aqulu, tetapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Mana kita baca alif lam mim boleh 30. Lepas kita nak apa lagi? Okey, hak baca kakak, hak baca lama boleh 2 pahala. Nabi SAW sabda, alladhi yaqra'ul Qur'an, okey, hak baca Quran wa huwa mahirun bih, dia baca, fa huwa ma'a baratil kiram, boleh duk sekali malaikat yang mulia. Wa man qara' walladhi yaqra'ul Qur'an, okey, hak baca Quran wa yatata'u fihi, gagak baca tak lama, duk alif lam alif lam alif lam mim, dia baca seorang budak aja. Wa alaihi syak, payah dia baca, falahu ajran, boleh 2 pahala. Boleh puasa kita baca Quran belakang, sebab boleh puasa ni bulan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan hak turun Quran. Kita tak baca Quran ke mana? Bulan ni Quran ni bila turun bulan Ramadan, jadi bulan hak mulia. Bulan Ramadan jadi hak mulia. Bila Quran turun, Jibril turun Quran, maka Jibril jadi mulia, hak yang paling mulia. Bila Quran turun Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mulia. Quran turun pada Nabi, maka Nabi jadi mulia. Dan Quran turun kepada kita umat Muhammad. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi umat yang paling molek Quran kita baca, Allahu Akbar, tak kena kecek dah lah orang tu
pahlawan sana usaha baca Quran boleh tak ana pun kokek-kokek dah kalau habis tak boleh nak baca dengar lingo tu apa Tuhan wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran hendaklah berhati dengar, maka orang itu Tuhan nyanyi. Tuhan tu rahmah tu mana nyanyi? Bila Tuhan nyanyi, bukan orang nyanyi. Orang bakal nyanyi ke kita tolong. Tak ada buat apa kau. Kecek saja nyanyi kayak tu, nyanyi kayak tu, nyanyi. Tak ada apa kau. Tapi kalau Tuhan nyanyi kita, maka Tuhan beri syurga pada kita. Tuhan nyanyi kita, Tuhan beri rezeki pada kita. Tuhan nyanyi kita, Tuhan beri kesehatan kepada kita. Sebab itu kita buat Tuhan nyanyi. Di antara nak Tuhan nyanyi kita dengar Quran. Nah, orang hak baca Quran, orang hak dengar Quran, orang hak ada perasaan apabila dia dengar sebut nama Allah, maka orang itu orang beriman sungguh. Tuhan sebut innamal mu'minuna, orang beriman alladzina idza dzukirallah, apabila orang sebut nama Allah wajilat qulubuhum, berasa di hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila baca Quran zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan tambah iman bila dia baca Quran, dia dengar Quran bertambah iman. Sebab tu bulan Ramadan hendaklah kita saat itu ambil peluang baca Quran, ambil sedekah, jangan lupa sedekah. Nabi SAW sebenda orang tanya ayat sedekah afdal, ni tak kira ni jijok kereta dah 2 minit lagi. Ayyul amali afdal, ayyus sadaqati afdal, mana sedekah paling afdal, paling molek kali? Qala Nabi kata sadaqatan fi Ramadan, sedekah pada Ramadan, sedekah di bulan Ramadan hak paling mulia. Sebab tu kita buatlah perkara yang baik, dan kita buat amal ibadat dengan sempurna. Ingat tak kita nak mati dah. Kalau kita rajin semaya, insya-Allah Tuhan mati kita lah semaya. Jadi husnul khatimah. Kena ingat situ kita kena buat amal. Buat amal kita orang tua ni. Tak ada dah kita ni, kita nak mati dah. Nah, dah nampak dia mau mati tak lama siapa gia kita. Mati ni gila supaya jemput tujen tadi dah. Nah, tadi jemput tujen. Hak ni dah jemput mati. Siapa gia? Jemput kena dah kita. Dah kena tak kita pergi dulu baik-baik dengan remo. Lepas tu kita duduk ala kubur lebih lama pada duduk dah dunia. Tok cek kita mati 50 tahun dulu. Okey, mati pada masa Nabi 1400 tahun dah. Masa mati Firaun 2000 tahun ke 3000 tahun. Maka tak ada dia bangun sore habuk lagi. Kena buat bekal duduk dalam kubur banyak. Karena dalam kubur tu mula-mula kita masuk duduk gelak lemak situlah. Tak ada gelak. Dah sore kita ya duduk. Dah di mana tu? Oleh tu di akhir ni saya nak share kepada ibu-ibu dan ayah-ayah nerobatan kita mari mari dah saya pun dia mari dah naik tak sini turun lagi hak semua ni, tapi pio tak suruh turun saya tak tahu kau ni. Naik ayah tak ada nerobatan lagi pun tak satu kau dia kata pasal ada remo suruh mari turun saya tak tahu kau ni. Jadi amal ibadat kena buat lah kena usahalah. Kita ingatlah kata kita di rakyat sutai dah. Bukan jaket maring rakyat sutai, bukan jaket tai rakyat sutai, tapi ingat kata omong kita rakyat sutai. Bila omong kita rakyat sutai, maka kita buat sebaik-baiknya, insya-Allah kita dapat husnul khatimah dan jadi hujung jatuh kita sana jadi molek dan kita selamat di dunia dan di akhirat. Pak karo di akhir ni Tuhan sebut nak kita butuh di dunia dan di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang yang beriman hendaklah rajin rukuk, wasjudu, hendaklah rajin sujud pada Allah, wa'budu rabbakum, dan rajin sembah Tuhan, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan hendaklah buat kebaikan supaya kamu dapat beruntung di dunia dan di akhirat. Itulah sahaja di hari ini. Dan kalau ada tersinggung dan salah kata, maka saya mohon maaflah di hujung kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.